Hai semua, kembali lagi dengan saya, Cikgu Marini. Okey, hari ini kita akan belajar bab 8, garis dan sudut. Kita akan belajar 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey, standard pelajaran kita hari ini ialah 8.3.5, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Suatu hari, cuaca panas terik dan tiba-tiba terasa hendak minum air kelapa. Situasi 1. Maria telah pergi ke pohon kelapa di belakang rumahnya. Untuk melihat buah kelapa tersebut, Maria terpaksa menongak untuk menjolok kelapa tersebut. Situasi kedua. Setelah buah kelapa tersebut jatuh ke tanah, Maria terpaksa menunduk untuk melihat di mana buah kelapa tadi jatuh, lalu mengutip buah tersebut. Okey, sekarang cikgu nak awak semua beri contoh lain bagi situasi sudut tunduk dan sudut dongak yang berlaku dalam kehidupan awak semua. Dan jawapan nanti awak boleh send dalam grup WhatsApp. Okey, sekarang kita nak tahu apa itu sudut dongak. Okey, berdasarkan definisi yang diberikan, sudut di antara garis penglihatan ke atas dengan garis mengufuk pada titik pencerapan. Titik pencerapan ini diwakili dengan huruf P. Garis penglihatan tu dekat sini. Garis penglihatan. Ke atas. Ke atas ni dengan garis mengufuk. Ni garis mengufuk pada titik pencerapan ini. Titik pencerapan P. Maka dari dua garis penglihatan dan garis mengufuk ini terbentuklah sudut dongakan dekat sini. Itu ialah maksud sudut dongak. Okey, sekarang kita nak tengok apa itu sudut tunduk. Okey, berdasarkan definisi yang diberikan, sudut tunduk ialah sudut di antara garis penglihatan ke bawah dengan garis mengufuk pada titik pencerapan. Titik pencerapan tadi yang diwakili oleh P. Garis penglihatan dekat sini. Garis penglihatan. Ke bawah ni dengan garis mengufuk yang ini pada titik pencerapan. Maka terjadilah sudut tunduk di antara garis mengufuk dan garis penglihatan. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu cara untuk mengenal sudut dongak atau sudut tunduk. Okey, pertama kali, mula-mula kita kena kenal pasti garis mengufuk. Garis mengufuk bagi sudut dongak ialah yang sini dan sudut tunduk yang dekat sini. Okey, nombor 2, kenal pasti garis penglihatan. Garis penglihatan bagi sudut dongak ialah dekat sini. Garis penglihatan. Sudut tunduk garis penglihatan dia dekat sini. Kemudian baru kita dapat mengenal adakah objek terletak di sebelah atas atau bawah garis mengufuk. Okey, simple saja kan? Okey, sekarang kita nak tengok contoh satu. Sudut dongak A dari E. A dari E. Mula-mula tadi kita kena kenal pasti garis mengufuk. Okey, dekat sini garis mengufuk. Mana kita nak kenal garis mengufuk? Kita
kita kena pasti garis mengufuk dari ayat ini. Dari I. Dari ini. Maka garis mengufuk ada dekat sini. Garis nombor 2, kita kena pasti garis penglihatan. Garis penglihatan ada dekat sini. A dari I. Garis penglihatan. Maka dari dua garis ini terbentuklah sudut dongakan X ini. Okey, sekarang kita balik kepada contoh nombor 2. Sudut tunduk I dari D. I dari D. Okey, mula-mula kita kena pasti garis mengufuk. Garis mengufuk I dari D ni kita kena tahu dia dari sini. Dari ayat ni. Dari D. Dari D. Maka sudut garis mengufuk dia dekat sini. Garis mengufuk. Garis penglihatan dia dekat sini. I dari D. Garis penglihatan. Okey, dari dua garis ini maka terbentuklah sudut tunduk Y ini. Okey, sekarang kita tengok contoh 3. Kita baca soalan dulu. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan. Ini Jasni, kapal terbang dan ini batu. Soalan nak sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Okey, mula-mula kita kena pasti garis mengufuk. Garis mengufuk dari Jasni. Maka kita buat dot kat sini. Ini ialah garis mengufuk. Okey, nombor 2, kita kena pasti garis penglihatan. Garis penglihatan kapal terbang itu dari Jasni. Garis penglihatan. Jadi, dari garis penglihatan dan garis mengufuk ni, kita dapat sudut dongak dekat sini. Yang diwakili oleh huruf A. Okey, soalan nombor 2, B. Sudut B yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Mula-mula kita kenal pasti garis mengufuk dulu. Garis mengufuk kita dapat tengok dari ayat ni, dari Jasni. Garis mengufuk yang sama dekat sini. Kemudian, garis penglihatan ialah sudut tunduk batu itu dari Jasni. Batu itu dari Jasni. Maafkan cikgu. Ini garis penglihatan.
Maka sudut tunduk di antara garis mengufuk dan garis penglihatan ini kat sini. Diwakili oleh huruf B. Okey, sekarang kita tengok jawapan kita. Betul ke tak? Macam itulah kita buat soalan bentuk yang macam ini. Okey, sekarang kita nak teruskan dengan latihan pengukuhan. Cikgu akan beri latihan pengukuhan dalam grup WhatsApp. Terdapat 4 soalan yang cikgu akan berikan dalam latihan pengukuhan tersebut. Cikgu bagi 8 minit untuk awak semua siapkan jawapan. Lepas siap jawapan nanti, awak semua boleh snap jawapan dan hantar jawapan tersebut dalam grup WhatsApp. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak buat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang maksud sudut dongak. Sudut dongak ialah sudut di antara garis penglihatan ke atas dengan garis pengufuk pada titik pencerapan. Yang kedua, kita belajar tentang maksud sudut tunduk. Sudut tunduk ialah sudut di antara garis penglihatan ke bawah dengan garis pengufuk pada titik pencerapan. Ketiga, kita ada belajar tentang cara untuk mengenal sudut dongak dan sudut tunduk. Kalau kita nak kenal sudut dongak dan sudut tunduk ini, kita kena kenal pasti garis mengufuk dan garis penglihatan. Kemudian baru kita tentukan adakah objek terletak di sebelah atas atau bawah garis mengufuk. Kemudian last sekali baru kita tahu yang sudut itu ialah sudut dongak ataupun sudut tunduk. Cikgu nak awak semua sila buka atau scan pautan di bawah untuk melengkapkan exit ticket yang cikgu berikan ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Bye.